Kitabuz Zakah. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar dilantik sebagai khalifah selepasnya, dan kufur orang-orang Arab yang telah kufur, Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Bakar, bagaimana engkau akan memerangi orang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atau kerana Rasulullah, bagaimana kamu akan memerangi orang-orang ini padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sehinggalah mereka mengucap la ilaha illallah. Sesiapa yang mengucap la ilaha illallah berarti dia telah memelihara harta bendanya dan nyawanya daripada saya, ataupun terpeliharalah harta bendanya dan nyawanya daripada saya, illa bihaqqih, melainkan dengan haknya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya terserah kepada Allah. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tetap akan memerangi orang-orang yang membezakan di antara sembahyang dan zakat, kerana sesungguhnya zakat itu adalah hak harta. Demi Allah, kalau mereka tidak mahu memberi kepadaku seutas tali, yakni tali pengikat unta yang selalu mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya akan kuperangi mereka kerananya. Faqala Umar ibn al-Khattab, maka Umar bin al-Khattab berkata, demi Allah, tidak ada lain yang saya nampak melainkan Allah telah membuka dada Abu Bakar, yakni Allah telah menimbulkan azam di dalam hati Abu Bakar untuk berperang ataupun untuk memerangi golongan itu. Qala, kata Umar, fa'araftu annahu al-haq, dan aku percaya bahawa itulah yang benar. Abu Daud berkata, Rabah bin Zaid meriwayatkan daripada Ma'mar daripada Zuhri dengan isnadnya, yakni yang sebelum ini. Qala ba'duhum, sebahagian mereka berkata, iqalan. Ibnu Wahab meriwayatkan daripada Yunus, katanya anaqan, yakni anak kambing ataupun anak unta. Qala Abu Daud berkata Syu'aib bin Abi Hamzah, dan Ma'mar berkata, di mana mereka mengambil hadis ini daripada Zuhri, di dalamnya ada menyebutkan lau mana'uni anaqan, kalau mereka tidak memberikan kepada saya anak unta ataupun anak kambing. Ambasah meriwayatkan daripada Yunus daripada Zuhri dalam hadis ini, katanya anaqan, ini dengan lafaz anak, bukan iqal. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zuhri, katanya Abu Bakar berkata, inna haqqahu ada'uz zakah, sesungguhnya haknya yakni hak Islam ataupun hak Allah itu ialah memberi zakat, menunaikan zakat. Wa qala, dan beliau menyebutkan dalam riwayat ini iqalan, ini lafaz iqalan bukan anaqan, iaitu tali pengikat unta. Dengan sanad babu ma tajibu fihi zakah, bab apa yang dikenakan zakat. Ataupun ma di situ maksudnya nisab, di mana diwajibkan zakat.
apabila cukup, apabila ia cukup. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada zakat, yakni tidak ada dikenakan zakat, sedekah itu maksudnya zakat, pada yang kurang daripada 5 ekor unta. Pada unta yang kurang daripada 5 ekor lah. Walaysa fima duna 5 awaq sedekah. Dan tidak dikenakan zakat pada perak yang kurang daripada 5 uqiyah. Dan tidak juga dikenakan zakat pada bijirin yang kurang daripada 5 wasak, 5 awsuq, 5 wasak. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id, beliau mengaitkan riwayat ini dengan Nabi SAW. Ini mengangkatnya sampai kepada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, tidak dikenakan zakat pada bijirin yang kurang daripada 5 awsaq. Cuma di sini disebut dengan lafaz awsaq, tadi awsuq. Dan wasak itu ialah 60 makhtuman, 60 gantang yang dicop pada masa itu. Abu Daud berkata, Abul Bakhtari tidak mendengar sesuatu daripada Abi Sa'id. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibrahim, katanya wasak itu, satu wasak itu ialah 60 sa'an gantang yang dicop bil hajjaji, dengan cop gubernur Hajjaj. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Habib Al-Maliki, katanya ada seseorang berkata kepada Imran bin Husain, wahai Aba Nujaid, innakum latuhaddithunna. Ada juga yang menyebutkan Aba Najid, sesungguhnya kamu menceritakan banyak hadis kepada kami yang mana kami tidak dapati ada asalnya di dalam Al-Quran. Mendengar kata-kata orang itu, marahlah Imran, dan dia berkata kepada orang tadi, adakah kamu dapati, yakni di dalam Al-Quran, setiap 40 dirham dikenakan 1 dirham, setiap sekian-sekian ekor kambing atau biri-biri dikenakan 1 ekor, dan setiap sekian-sekian ekor unta kadza wa kadza dikenakan sekian-sekian. Awajadtum hadza fil Quran, adakah kamu dapati perkara ini di dalam Al-Quran? Qala, jawab orang itu, tidak ada. Qala, kata Imran, fa'amman akhadtum hadza, kalau begitu dari siapa kamu mengambilnya? Kamu telah mengambilnya daripada kami, dan kami mengambilnya daripada Nabi SAW. Dan beliau menyebutkan beberapa perkara lain yang seumpama itu. Nah, kita tengok semula. Habis dah kitab cara kasmaya. Sebelum pada ni sudah habis dah. Ini masuk pula kepada kitab zakat. Merupakan rukun yang ketiga, ataupun hak jenis amali ni, rukun yang kedua lah bagi Islam. Selepas semaya,
zakat. Kalau nak kira dengan mengucap tu, yang ketiga lah. Kitabuz zakat. Sebab dalam Quran pun selalu disebutkan lepas semaya zakat. Qimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang dan tunaikan zakat. Selalu disebut lagu tu, dalam hadis ke, dalam Quran ke, sebut gitu. Maka sesuailah Imam Abu Daud selepas sebut tentang sembahyang, habis dah cerita sembahyang tu, dia iringinya dengan kitab zakat. Sebab tu dia sebut di sini kitab zakat selepas daripada sembahyang. Tidak pula disebut puasa ke, haji ke, tak. Sebab selalu disebut dalam Quran, dalam hadis, dua ni sekali. Dan selain daripada itu, kalau kita perhati, sembahyang ni kan dia rukun yang berkait dengan tubuh badan, yang berkait dengan tubuh kita, perbuatan tubuh kita, itu sembahyang. Zakat berkait dengan harta kita, tak ada perlu buat apa-apa. Suruh orang buih tak apa, suruh orang buih tak apa, kita tak buih sendiri pun tak apa. Suruh orang buih. Dan kanak-kanak dia ada harta, dia kena zakat juga, tidak sepuluh sembahyang. Tidak wajib. Kalau tidak balik lagi, tapi zakat tidak, sebab ia berkait dengan harta, bukan berkait dengan tubuh badan. Sebab itulah sesuai disebutkan dua ni berkait dengan tubuh badan, yang kedua berkait dengan harta. Mengisyaratkan kepada dalam Islam ni dua perkara ni penting. Dengan tubuh badan kita buat hak orang manusia, ada dua juga. Hak tubuh badan kita yang kita kena bagi kepada orang. Hak orang lah, tanggungjawab kita. Hak satu lagi Allah, berkait dengan tubuh badan kita, ada juga lagu tu. Sembahyang ni hak Allah terhadap kita. Kita bertanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan sembahyang, untuk menunaikan sembahyang. Ni hak berkait dengan tubuh badan kita kepada Allah semata-mata, Allah sahaja, tak boleh hak lain. Itu berkenaan dengan sembahyang. Berkenaan dengan tubuh kepada orang lain, ada lagi, bukan Allah tapi manusia. Suami kepada isteri, atau isteri kepada suami, itu hak tubuh. Hak tubuh yang mana suami berhak terhadap isterinya, isteri berhak terhadap suaminya. Di satu pihak haknya, di satu pihak tanggungjawabnya. Itu berkait dengan tubuh juga. Zakat dia berkait dengan harta, tapi hak ni hak Allah. Hak Allah yang kita kena bagi atas nama dia. Tak ada dosa apa gapo dia boleh faedah gapo ke dia, tak ada. Tetapi dia sebutkan sebagai haknya. Kita kena bagi kerana dia, kerana tanggungjawab kita terhadapnya. Bagi tu kepada manusia juga, bukan kepada dia. Tetapi berkait dengan harta benda, tidak berkait dengan tubuh. Kalau tidak terlibat tubuh kita pun, kita tak cerdik lagi pun, kanak-kanak lagi pun kena dah. Kalau ada harta yang cukup syarat dia, itu hak berkait dengan hak Allah. Ada hak orang, misalnya hak bini, hak anak, harta. Itu hak orang. Begitu juga kerajaan. Kalau kerajaan, harta yang ada pada dia tu hak rakyat misalnya, dia kena bagilah tanggungjawab dia. Itu hak rakyat, berkait dengan harta, dia kena bagilah kepada rakyat, ataupun suami kepada isteri, kepada anak, dia kena bagi. Sebab itu adalah haknya. Dan hak tu berkait dengan harta benda. Kita tak tumbuh, tak gerak, tak apa, asal bui,
Nafkah, orang panggil nafkah itu. Itu hak orang lah tu. Dia ada dua jenis, hak Allah, hak manusia. Hak berkait dengan tubuh badan dan berkait dengan harta. Rukun yang ketiga, puasa. Puasa tu orang panggil ibadah tarkiyah, bukan amaliyah. Bukan amaliyah dari segi amal, buat sesuatu, mengadakan sesuatu, tak ada lagu tu. Tapi ia dalam bentuk tidak melakukan sesuatu. Tu puasanya. Sebab tu dia melakukan itu dulu, tidak melakukan itu nombor dua. Tidak melakukan, tidak makan, tidak minum dan sebagainya, tidak, tak ada tambah apa-apa, tak buat. Tu waktu puasa. Adapun zakat sembahyang ni kena buat. Itu ibadat yang berkait dengan tidak buat dari sudut negatif. Maknanya dia kena ada dua lah. Semua dalam Islam ni isyarat kepada buat dan tidak buat. Perintah dan larang, ada dua bentuk tu. Itu hakikatnya. Dan yang akhir ialah haji, iaitu ia berkait dengan tubuh dan berkait juga dengan harta. Dia ada dua, berkait dengan tubuh dan berkait dengan harta benda. Kalau tubuh sihat saja pun tak wajib juga kalau tak ada harta. Dia kedua-dua tu ada bergabung di dalam ibadat itu. Sekarang ni kita nak bincang hak yang kedua, iaitu berkenaan dengan zakat. Zakat dari segi bahasa, maksud dianya subur, membesar, tumbuh. Itu dari segi bahasa. Dan makna yang keduanya bersih. Itu makna zakat, bersih, suci. Dari segi syarak, zakat ini dia ada kaitan dengan kedua-dua makna. Dari segi bahasa tadi, makna dari sudut bahasa dua-dua tadi ada dalam konsep zakat menurut syariat Islam. Yang dari segi syarak, kedua-duanya itu ada hakikatnya. Sebab yang pertama, dengan mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan bernama zakat itu, harta bukan semakin berkurang, tetapi semakin tumbuh, semakin membesar, semakin subur. Seperti dalam Quran disebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yurbis sadaqat. Tuhan menyuburkan sedekah, zakat ke ataupun sedekah-sedekah yang lain kan, dia menyuburkan, membesarkan waktu. Itu dari sudut nak meyakinkan kita bahawa sesuatu yang nampak kurang itu sebenarnya dia tidak jadi kurang, tidak jadi kurang, tetapi ia menjadi lebih, bertambah. Jangan kita tengok dari segi zahir dia saja, pada satu masa saja nampak kurang. Jangan kita tengok begitu, tetapi kena tengok dari segi hakikat dia. Hakikat dia. Terutama dari segi, kalau kita mengambil kira dari segi pahala, sudah tentu dah Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala kepada kita atas dasar janjinya. Sudah tentu dah. Kalau kita tak boleh subur dari segi dalam dunia ni pun, tak ada keuntungan dalam dunia ni pun zahir pun, hak tu sudah tentu dah ada. Tetapi apa yang kita lihat, faedah ataupun hikmat zakat itu dari segi pertumbuhan, kesuburannya memang ada, bukan di akhirat saja, tapi dalam dunia ni sendiri pun jadi subur. Jadi semakin maju, semakin tumbuh harta tu, bukan semakin kurang. Dan dengan adanya zakat ini, sistem zakat ini sebenarnya menjamin masyarakat Islam khususnya. Dan inilah yang membezakan, istimewa kita daripada ajaran-ajaran lain ataupun pahaman lain, dalam bentuk cukai ke apa ke dikenakan
kepada rakyat ataupun golongan tertentu, ini berbeza. Sebab apa? Hak ni dia berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah. Satunya ayat Quran yang kita sebut tadi dalil bahawa dia semakin subur, makin berkembang dengan kita bagi zakat. Dalil yang kedua, kalau daripada hadis misalnya disebutkan ma naqasa malun min sadaqatin, harta tidak menjadi kurang dengan sebab memberi sedekah ataupun zakat. Tidak jadi kurang. Tidak jadi kurang. Itu dari segi zahiriah lah. Tak apalah. Lepas tu kalau nak pergi jauh-jauh lagi, panjanglah ceritanya tentang zakat ni, manfaat dia, ataupun kita kata hikmat dia, falsafah dia, banyaklah kelebihannya yang tidak ada pada orang lain tadi. Yang kedua, dari segi menyucikan daripada dosa. Itu salah satu kelebihan zakat, menyucikan jiwa manusia daripada sifat yang keji seperti kebakhilan dan lain-lain lagi, termasuk juga. Ini tersebut di dalam Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum, ambil daripada harta mereka itu yang dapat membersih dan menyucikan mereka, membersih dan menyucikan mereka. Suci itu suci daripada dosa. Ia boleh menghapuskan dosa. Suci daripada sifat-sifat yang keji seperti kebakhilan dan lain-lain lagi, itu pun termasuk juga. Dua perkara tu ada dalam makna syar'i juga, dalam makna zakat dengan makna syar'i, mengikut syariat Islam itu pun ada kedua-dua makna yang terdapat di dalam bahasa Arab tadi. Kemudian zakat ini kalau disebut dalam bahasa Arab, dalam kitab Quran ke hadis ke apa ke, dia boleh dipakai dengan beberapa makna, supaya sedekah lah juga. Misalnya ia memberi makna sedekah yang wajib. Itu zakat. Sedekah yang wajib. Kita panggil zakatnya, kita panggil zakat tu wajib lah. Tapi kalau dalam istilah hadis apa ni, tidak semesti lagi menunjukkan wajib. Kalau disebutkan zakat ke ataupun sedekah, ia boleh mengandungi beberapa makna. Yang pertama, hak wajib. Yang kedua, hak sunat. Yang ketiga, nafkah, pun orang panggil zakat juga. Dari segi bahasa, kebenaran, zakat juga. Keampunan, zakat juga. Itu dari segi bahasa Arab, luas lah makna dia. Lepas tu dari segi syaratnya, maksud zakat ini nak bicara ni ialah yang wajib. Yang wajib, tak termasuk sedekah. Kalau kata sedekah tu boleh jadi mengikut istilah kita tu, sedekah tu sunat lah. Tapi dalam istilah Quran, dalam istilah hadis, boleh jadi ia wajib. Sedekah tu lebih umum. Tapi kalau zakat, dari segi bahasa Arab pun banyak juga makna dia. Tapi bagi kita, dalam penggunaan orang kita, kalau kata zakat tu mana hak wajib lah. Jadi hak ni perbincangan ni berkenaan dengan hak wajib lah, tepat mengikut apa ni hak orang kita pakai tu, hak orang kita guna tu. Zakat dengan makna sedekah yang wajib di sini, tepat supaya hak kita pakai. Ada kadar-kadar dia yang tertentu yang perlu diberikan kepada
orang-orang tertentu yang disebutkan di dalam Quran, asnaf itu, cukup syarat dia tidak termasuk Hashimi dan Muttalibi, yakni keturunan Nabi SAW. Hak tu tak termasuk. Hak wajib ni. Kalau hak sunat tu boleh, keluarga Nabi pun boleh, masih khilaf lagi lah. Tapi kalau hak ni, hak zakat, hak wajib ni, tak ada khilaf. Hak tu tak boleh. Dan zakat ini adalah suatu perkara yang asas dalam agama kita. Satu perkara yang maklum minad din bid-darurah, dalam istilah agamanya dipanggil gitu. Suatu perkara yang semua orang maklum dengan mudah. Semua orang maklum, semua orang tahu. Perkara ni wajib. Tak perlu kita nak berhujah panjang dah tentang kewajipan zakat. Setara itulah terangnya. Setara itulah terang. Lebih terang lagi dan lebih kuat lagi daripada khitan, daripada azan, daripada jemaah. Orang buat masjid untuk jemaah gapo, lebih kuat lagi. Dan lebih terang lagi daripada semua itu. Dari segi asasnya memang semua sudah maklum. Dan menafikan yang asas ini, kalau hak porok-porok tu pecahan-pecahan masalah dia tu adalah bezanya. Tetapi asas zakat itu tetap semua terima dan tidak menafikannya. Orang yang menafikan asas zakat itu, bukan khilaf-khilaf dia jadi kafir. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Serupa dengan orang yang menafikan, mengingkari ataupun tidak menerima sembahyang itu sebagai kewajiban. Sebab ia termasuk dalam rukun Islam. Selain daripada itu, kewajipan yang semua orang maklum. Orang yang mengingkari sesuatu yang seperti zakat ni orang panggil ingkar daruriyatid din. Menolak perkara yang diketahui oleh semua orang sebagai ia salah satu ajaran agama. Dengan sebab itu dia jadi rosak akidah dia. Bui kau tak bui kau suku pasal, itu cerita lain. Percaya bahawa zakat ni tidak wajib. Pada dasarnya zakat ni tidak wajib. Lagu tu sudah dah tu rosak dah. Dia bui kau, dia tak bui kau, tak cara tu. Ni masalah akidah. Kalau dia tak bui pun, tapi dia tidak menafikan bahawa zakat itu wajib, tidak rosak akidah. Tapi kalau bui pun, dalam kepercayaannya dia kata tidak wajib, itu rosak. Serupa dengan sembahyang, tak ada beza. Lepas tu ulama-ulama berselisih pendapat, berbeza pendapat tentang bilakah zakat ini difardukan. Bila? Kebanyakan ulama mengatakan selepas hijrah. Selepas hijrah tu boleh dikatakan terima belaka lah, selepas hijrah. Kebanyakan, tidak semua juga. Lepas tu kan ada kata, ada tahun yang kedua sebelum difardukan Ramadan, sebelum difardukan Ramadan lagi. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudah dia. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudah ni, kitab Siyar, bab Siyar, ada sebut. Yang ini pada tahun yang kedua sebelum difardukan puasa di bulan Ramadan. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah pendapat Ibnul Athir. Di dalam tarikh dia mengatakan zakat ini difardukan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Jauh tu, 9 Hijrah. Tetapi pendapat ini dipertikaikan oleh
ulama. Sebab apa? Sebab sebelum pada ni pun kita sudah jumpa ada beberapa kali hadis Dhimam bin Sa'labah dan hadis wafd rombongan Abdul Qais yang menyebutkan tentang zakat sudah ada. Dan peristiwa itu berlaku sebelum daripada tahun yang ke-9 lagi. Begitu juga Abu Sufyan cerita kepada Heraklu, bila Heraklu tanya apa dia ajaran Nabi akhir zaman ni, Nabi orang dakwah Nabi di kalangan kamu tu, dia kata antaranya ya'muruna biz zakah, dia suruh kami mengeluarkan zakat. Ini berlaku pada tahun di awal tahun yang ke-7. Dan peristiwa hak tadi itu sebelum pada tu pun ada. Antara pegangan Ibnul Athirnya alasan dia, iaitu dia pegang dengan kisah Tha'labah bin Hatib yang panjang. Di dalam riwayat hadis dia tu ada sebut, bila turun ayat sedekah, Nabi SAW mengutuskan seorang amil, pegawai dia, faqala, dia pun kata, ma hadhihi illa jizyah wa ukhtul jizyah. Ini betul-betul jizyah ni, saudara kepada jizyah. Jizyah ni wajib pada tahun yang ke-9. Maka zakat ini pun dia kira pada tahun yang ke-9 juga. Dia pegang itulah. Tapi hadis ini hadis dhaif, tidak boleh dijadikan hujjah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga di sini dalam kitab kita ni, mana-mana ada dalam mana-mana ada Badrul Majhul, boleh tengok. Pendapat yang ketiga ialah pendapat Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, adalah kitab dia. So dia kata zakat ini difardukan sebelum hijrah lagi. Dia berpegang dalil dia, hujah dia kepada dia, iaitu hadis Ummu Salamah dalam kisah hijrah mereka ke Habsyah. Di dalam kisah itu ada sebut Ja'far bin Abi Talib kata kepada Najasyi, dalam banyak-banyak dia cerita lagi hak lain-lain. Hak ni salah satunya, dia kata apa dia? Hak Nabi SAW ajarnya, iaitu ya'muruna bis salati waz zakati was siyam. Nabi SAW ni ajar kami sembahyang, beri zakat dan puasa. Tetapi alasan ini pun dipertikaikan oleh ulama. Hujah ni tak boleh. Sebab apa? Kalau kita nak kata dia suruh sembahyang pada masa tu tidak wajib lagi. Sembahyang pada masa tu tidak wajib lagi sembahyang 5 waktu ni. Dan sedangkan dalam riwayat ni dia sebut suruh kami sembahyang. Sembahyang mana? Kalau sembahyang tu sembahyang 5 waktu yang maklum, maka tidak wajib lagi. Sebab apa? Sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habsyah ni sebelum hijrah lagi, lama sebelum hijrah, iaitu pada tahun yang ke-4 dan ke-5 kenabian. Dan sembahyang apa ni selepas Mi'raj tu diwajibkan. Ini menunjukkan bercanggah tu, ada percanggahan, ada tak kemah dalam riwayat. Tetapi pengarang syarih kepada Sunan Abi Dawud ini, Syekh Khalil Ahmad, dia kata kalau kita nak pakai juga dah riwayat Ummu Salamah tu, kalau ia tidak cacat, kalau kita takdirkan sanadnya molek lah, maka tidak semestinya kita pakai semaya di sini dengan makna semaya 5 waktu. Begitu juga beri zakat, begitu juga puasa, dipakai dengan makna lughawi dia. Semuanya dipakai dengan makna dari segi bahasa. Sebab tak adilah. Semaya sudah ada dah, tapi tidaklah semaya 5 waktu. Zakat mana beri kepada orang-orang yang susah tu sudah ada dah, tapi tidaklah zakat yang fardu kemudian tu. Begitu juga puasa, bukan puasa Ramadan, puasa hak lain-lain sudah ada dah. Itu yang dimaksudkan di sini, bukan maksud semaya 5 waktu. Itulah. Bantahan dan jawapan
hak dalil golongan yang ketiga tadi, hak Ibnu Khuzaimah yang kata sebelum hijrah. Yang lebih tepatnya selepas hijrah. Tahun yang pertama, kedua kau tu tak apalah, tapi selepas hijrah. Umpamanya hadis yang mengisahkan Zimam bin Tha'labah. Dia kata, anshudukallah, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqah min aghniyaina fataqsimuha ala fuqaraina. Adakah Allah yang suruh kamu ambil sedekah ni, zakat ni, daripada orang-orang kaya di kalangan kami dan kau bagikannya kepada orang-orang miskin di kalangan kami? Hak tu cerita tu. Peristiwa itu berlaku pada tahun yang kelima. Peristiwa itu berlaku pada tahun yang kelima. Antara dalil yang menunjukkan lagi bahawa zakat ini difardukan selepas hijrah ialah ulama-ulama sepakat mengatakan puasa bulan Ramadan ini difardukan selepas hijrah. Semua sepakat. Kalau puasa selepas hijrah. Sebab apa? Sebab ayat-ayat yang menunjukkan tentang kefarduan puasa ni tak ada khilaf. Semuanya ayat-ayat madaniyah belaka. Ia turun di Madinah belaka. Dan ada hadis, dalam hadis yang kuat ada disebutkan riwayat daripada Sa'ad bin Ubadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah sendiri dan Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain lagi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kami beri sedekah fitrah sebelum daripada turun hukum zakat. Lepas tu dia kemudian turun pula kefarduan zakat. Ini zakat fitrah tu dulu lagi. Zakat fitrah ni ada apabila ada kaitan dengan puasa kan. Apabila habis puasa tu, ujung puasa tu adalah zakat fitrah. Lepas pada tu turun pula zakat. Hak ni, hak selain daripada fitrah. Ini menunjukkan bahawa zakat ini juga selepas daripada puasa hukum puasa bulan Ramadan. Selepas tu. Ada kalau selepas, kalau hak puasa bulan Ramadan tu sudah pasti dah lepas hijrah, maka zakat ni pun pastilah selepas hijrah juga. Gitulah. Tetapi kalau kita pakai dengan arti zakat dengan maknanya yang umum, sebelum hijrah tu ada dah suruh beri apa-apalah harta benda kepada orang miskin, orang yang susah. Dipakai dengan arti yang umum itu boleh pakai lah. Puasa pun ada dah puasa hak selain daripada puasa bulan Ramadan tu sebelum itu. Semaya pun ada dah sebelum daripada semaya 5 waktu tu. Kalau terima waktu tak apalah. Kalau nak kata sebelum daripada hijrah pun. Tapi kalau dengan arti hak maklum kemudian ini, itu jelas selepas daripada hijrah, bukan sebelum hijrah. Kalau kita nak pakai dengan makna umum, maka dalam Quran disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Situlah orang-orang yang percaya kepada perkara ghaib, mendirikan sembahyang dan membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam makna yang umum, maka sebelum hijrah pun boleh berlaku dah ni. Dalam surah Madaniyah pun ada sebut ni. Dalam surah Makkiyah pun ada sebut juga. Kalau kita nak pakai dengan arti yang umum, sudah ada dah lah sembahyang, zakat dengan makna yang umum tadi. Sudah ada dah. Tapi dengan makna yang khusus itu kemudian.
Tak apalah. Lepas tu masuklah kita kepada riwayat daripada Abi Hurairah. Kata dia, bila Nabi SAW wafat, Abu Bakar pula dilantik menjadi khalifah selepas dia, dan menjadi kafirlah orang yang telah kafir dari kalangan orang-orang Arab, telah kafir dalam sejarah. Hak mana nak jadi kafir tu jadi kafir dah. Umar bin Al-Khattab pun kata kepada Abu Bakar, sebab Abu Bakar nak perangi mereka, nak perang dengan mereka. Lagu mana mu nak perangi orang-orang ni? Padahal Rasulullah SAW ada bersabda, aku diperintahkan supaya tak adil, supaya kita terjemah tu. Ni mereka ni mengucap. Bila mengucap, kira-kiranya Nabi SAW kata dah kan, asama minni ma lahu wa nafsuhu. Artinya terpeliharalah nyawanya, harta bendanya daripada gangguan sesiapa pun. Illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Perhitungan tentangnya ataupun perkiraan terhadapnya, yakni berdasarkan yang sebenar, itu terserah kepada Allah. Boleh jadilah dia mengucap sebenarnya dia munafik, boleh jadi. Itu serah kepada Allah. Kita kira setakat al-zahir. Abu Bakar kata, tak, aku ke mana-mana pun nak perang dengan orang yang membezakan di antara sembahyang dan zakat. Sebab apa? Zakat ini adalah hak harta. Yang kita sebut tadi tu, hak harta. Kalau buat-buat ni tak sebui kepada aku satu utas tali unta untuk pengikat unta tu, hak selalu mereka bui kepada Rasulullah, aku akan perangi juga mereka kerananya. Umar pun kata, dia kata, nampaknya Abu Bakar lepas tu dia tengok, memang dia yakin benar dengan hak ni, dan dia telah bertekad untuk memerangi mereka. Kemudian Sayyidina Umar pun fikir-fikir, tengok betul hak Abu Bakar kata lagu tu memang betul lah. Tak apalah, ini riwayat walaupun sudah panjang dah juga, tapi masih ringkas lagi. Ada lagi riwayat yang lebih panjang daripada ni. Tak apalah. Dalam hadis ni ada beberapa perkara. Yang pertama, bila Rasulullah SAW wafat, jelas Abu Bakar telah dilantik menjadi khalifah. Pertama. Yang kedua, ada orang yang sudah jadi kafir pada masa itu, ataupun kita panggil orang yang murtad, peristiwa riddah. Di zaman Abu Bakar lah berlaku. Lepas pada Nabi mati, adalah beberapa golongan orang Arab yang telah murtad. Yang kedua. Yang ketiganya, di peringkat awalnya Umar bin Al-Khattab tidak setuju dengan Sayyidina Abu Bakar nak perang. Golongan mana yang Sayyidina Umar tidak setuju Abu Bakar nak perang tu? Golongan mana? Sebab zahirnya daripada kita tengok sini, mereka ni mengucap, kalau sudah murtad, dia sudah tinggal ada mengucap tu pun, la ilaha illallah tu, apa tak boleh perangnya. Nampak nyata di sini Sayyidina Umar maksudkan golongan tertentu, bukan semua golongan tertentu, iaitu yang zahirnya mengaku Islam, cuma tak sebui zakat. Tak sebui zakat. Tak sebui zakat tu, dia nak bui sendiri ke ataupun dia pakai tak bui. Itu ada beberapa golongan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketegasan Sayyidina Abu Bakar dan kebijaksanaannya di dalam memahami sabda Nabi SAW dan memahami agama secara keseluruhannya. Itulah beberapa perkara. Yang keempat, yang kelimanya, bagaimana Sayyidina Umar ni dia ikut Sayyidina Abu Bakar. Adakah dia semata-mata ikut gitu saja? Dia taklid kepada Abu Bakar. Sedangkan semua maklum Sayyidina Umar ni dia mujtahid, dan mengikut ulama mujtahid dia tak boleh ikut orang.
dia kena hak dia sendiri, atau dia pun sudah ada fikiran dia sendiri kemudiannya, yang mana fikiran dia tu sama, pendapat dia tu sama dengan Abu Bakar, nak kata dia ikut tak? Itu berapa perkara. Baiklah, Nabi SAW wafat supaya kita maklum semua, pada bulan Rabiul Awal, hari Isnin. Supaya dia lahir pun Rabiul Awal juga, hari Isnin juga. Lepas tu hari ke berapa, berapa hari bulan tu kita tidak bahas situ. Rasulullah SAW wafat hari Isnin, baru dikebumikan pada hari Rabu, 2 hari selepas mati tu tak tanah selalu, tapi hari Rabu tu baru tanah. Sebab itulah sunnah bukan Nabi SAW saja, pemimpin-pemimpin lain pun selepas Nabi Sayyidina Uthman berapa hari juga bukan selalu tanah, tidak selalu tanah. Sunnahnya kalau pemimpin dia lewat sikit sampai dilantik mana pemimpin berikutnya, sah pelantikan itu, baru dikebumikan. Itu mengikut sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Tidak kata tanah selalu. Hak kata tanah molek cepat awal ni kepada orang-orang lain lah. Bukan pemimpin, bukan pemimpin ketua negara. Kalau pemimpin hak kecil-kecil pun tak termasuk dalam hak ni. Supaya ramai-ramai juga. Hak ni pemimpin agung. Lagu itulah keadaannya. Kecuali kalau mayat dia tu boleh jadi reput ataupun rosak, itu lain cerita lah. Maka boleh dipercepatkan. Kalau mengikut biasa, kalau tidak jadi rosak, tidak jadi bau, tidak jadi apa, mengikut sunnahnya diperlewatkan sehingga sah naik asal lagi. Dilantik yang seorang lagi. Mudah pelantikan yang seterusnya tu mudah sekiranya sudah ada dah ketentuan. Misalnya kalau dia ni timbalan, sudah ada dah timbalan, itu mudah naik sajalah. Lagi cepatlah bolehnya. Tapi kalau tak ada pun dia kena selesai dulu. Ini menunjukkan bahawa Islam ni memandang berat tentang adanya pemimpin agung tu. Tak boleh umat ni tak ada pemimpin agung tu walaupun seketika. Sebelum dikebumikan pemimpin sebelumnya, kena jelas dulu pemimpin yang menggantikannya, kena jelas. Tak apalah, Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Wastukhlifah, dia guna perkataan ustukhlifah, dilantik menjadi khalifah. Inilah istilah pemimpin politik Islam yang sebenarnya, hak asalnya, hak mengikut sunnah, iaitu ustukhlifah. Khalifah bukan presiden ke, bukan raja sultan ke, bukan belakang. Tapi bukan makna tak boleh guna, bukan makna haram, tapi nak di sebalik penggunaan lafaz itu luas lagi makna dia tu. Sebab apa? Sistem tu pun tidak sama. Sistem pemerintahan beraja lain, sistem pemerintahan secara presiden lain, dan lain-lainlah pemerintahan tak sama. Adapun khilafah ni dia ada cara dia yang tersendiri. Dengan sebab itu lebih baik apabila sistem Islam itu berjalan betul, pakai istilah ni. Tapi kalau selagi tak betul nak memberi nama benda lain pun tak apa, tidak salah. Sebab kalau guna nama ni juga boleh jadi akan mengelirukan, boleh jadi akan mengelirukan, baik tak usah. Dengan sebab itulah kemudian tu tidak guna istilah khalifah. Sampai pemerintah Islam dulu dia panggil sultan, raja, gapo tu. Dia tidak guna khalifah. Sebab apa? Kerana beberapa sebab lah. Antaranya bercermat dalam menggunakan istilah khalifah tu. Sebab istilah ni sangat ideal, takut-takut tidak menepatinya dan memburukkan imej Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pun tidak menepati syarat-syarat sistem khilafah. Kalau pemimpin kemudian itu berdasarkan keturunan ke apa ke,
Seperti raja-raja dan sultan itu tidak menepati sistem khilafah, sebab sistem khilafah ni bukan dengan pelantikan lagu tu. Ia tetap mengikut keturunan lagu tu, bukan gitu. Tetapi ia dilantik oleh ahlul halli wal aqdi, bukan dilantik oleh semua rakyat seperti sistem pemerintahan demokrasi. Tak. Semua rakyat hak mana boleh mengundi tu, semua pun tak juga. Hak mana boleh lah. Hak mana boleh tu, itulah menjadi mewakilinya undinya. Itu demokrasi. Cerdik kau tidak cerdik kau serupa je nilai dia. Serupa je. Nyayuk kau serupa je. Nilai dia dengan hak cerdik sekali pun, besar hebat setara mana dia, serupa nilai dia, sama-sama so. Dalam demokrasi. Dalam Islam, sistem khilafah ni tidak dilantik oleh ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi ialah orang yang bijaksana dalam masyarakat. Yang pendapat dia tu boleh membuka ikatan dan boleh mengikat, mengesahkan sesuatu. Ahlul halli wal aqdi tu panjang pula lah ceritanya, siapa dia? Ahlul halli wal aqdi tu macam-macam lah pendapatnya pula situ. Tapi secara umumnya daripada masyarakat Islam itu orang-orang yang terpilih, mengikut Ibnu Khaldun dan lain-lain, yang terpilih dari semua kalangan hak berniaga, kalangan ahli politik, kalangan alim ulama, kalangan ni ada wakil-wakil dia. Mereka tu pilih. Mereka tu mengesahkan. Itu jadi sistem khilafah. Hak lain tu bai'ah secara umum gitu je. Bai'ah secara umum. Dan kafir, hak mana jadi kafir di kalangan orang Arab, di sini sebenarnya dia ada 4 macam, 4 golongan. Di peringkat awal ada beberapa perkara yang kita tidak setuju dengan pengarang ni, syarih ni. Bahkan anak murid dia sendiri, Syekh Zakaria pun komen. Sini bawah ni ada 2 tempat sekurang-kurangnya, dan kita pun tak perlu sebutlah, baca sendirilah, tahu. Sebenarnya ada 4 golongan. Yang pertama, Islam dah. Pada tu bila Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar dilantik jadi khalifah, murtad. Hak ni hak pengikut Musailamah Al-Kadzab dan Al-Aswad Al-Ansi. 2 golongan. Aswad itu zaman Nabi lagi, Musailamah tu zaman Nabi lagi. Tapi zaman Nabi tak ada mati Musailamah. Tapi Aswad itu zaman Nabi lagi dah mati. Aswad Al-Ansi ketika Nabi ada lagi, dia dakwa jadi Nabi. Ketika tu murtad dah, ada ikut-ikut dia tu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar bila Nabi wafat, lagilah kuat kedudukannya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, masuk Islam dah, pada tu jadi murtad, bukan ikut Musailamah, bukan ikut puak-puak Aswad itu, tetapi balik semula kepada agama asal. Balik semula pada agama asal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak murtad pada zahirnya. Pada zahirnya tidak murtad, ngucap lagi, dia duduk sembahyang lagi, cuma dia tak sah bagi zakat dengan takwilan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Mereka kata berdasarkan ayat tu, dulu kita duk beri zakat kepada Nabi SAW, dia doa kepada kita, doa dia tu memberi ketenangan kepada kita. Sekarang ni orang tu tak ada dah. Jadi tidak ada dalam kewajipan tu untuk kita bagi kepada orang lain. Sebab dalam ayat tu dia sebut Nabi. Dia sebut Nabi. Orang lain kita tak boleh bagi. Kita nak bagi juga zakat, nak bagi sendiri, kita bagi sama-sama kita. Tak boleh bagi kepada pemerintah. Hak Nabi dulu sebagai pemerintah juga, tapi khusus dengan dia saja. Pengganti dia tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ni dia terbagi kepada Hasani. Yang pertama. Yang keduanya, memang dia tak kata tak ada dah zakat, dia tak perlu bagi. Tak perlu. Zakat ni tidak wajib setara semaya tu. Kalau tak beri pun tak apa. Kalau nak beri sama-sama kita pun boleh lah. Kalau tak beri pun tak apa. Ini termasuk golongan yang ketiga juga. Golongan yang ketiga. Yang keempat, iaitu golongan hak nanti kelih.
Nanti tengok hak mana nampak kuat. Kalau menang kuat balik Islam ni, kita tunggu dia. Sementara tu kita tak sebui zakat, tak sebui ke siapa-siapa. Kalau nampak hak alik ni nak menang, nak kuat, kita akan bui kepada dia lah kalau dia minta. Zakat kita tak akan bui kepada pemerintah. Ini Sayyidina Abu Bakar. Itu 4 macam. Hak ni golongan yang ketiga ni, termasuklah golongan yang dipimpin oleh Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah. Dua golongan yang pertama tu tak apalah, kalau nak perang pun Sayyidina Umar tidak muskil tentang hak tu. Sebab mereka itu sudah tinggal ada la ilaha illallah tu. Dengan murtad ataupun dengan kembali kepada agama asal tu, tak ada dalam la ilaha illallah tu, tak percaya dah lah. Bila ada hak tu termasuk dalam perintah lagi lah, perintah Nabi, iaitu aku diperintahkan supaya memerangi manusia selagi mereka itu tidak Islam. Ni boleh lah kalau nak perang dengan pokok tu, moga dia tidak Islam. Sayyidina Umar tidak muskil hak tu. Ya, dia muskil golongan yang ketiga. Tentang golongan yang ketiga. Sebab golongan yang ketiga bukan dia tak bui langsung, dia bui tapi di kalangan dia. Pada hakikatnya mereka ini termasuk dalam ahlul baghi, orang panggil puak-puak derhaka kepada ketua negara ataupun pemimpin agung Islam. Dia semayang, dia mengucap, dia tidak kata dia ni tidak Islam, tapi dia tak sebut zakat kepada pemerintah yang sah. Hak ni hak Sayyidina Umar muskil. Sayyidina Abu Bakar kata tidak. Tidak. Dia kata dia akan perang dengan hak ni pun. Apalagi hak kata zakat tu sudah tidak wajib dah. Hak golongan yang keempat tu, zakat tu tidak wajib dah. Tidak supaya semaya. Semaya tu tak wajib, zakat tu dah. Dia kata aku akan perangi kedua-dua golongan, yang ketiga dan yang keempat. Golongan yang ketiga ni pada hakikatnya walaupun dia ni dia tidak murtad, tetapi ia menguatkan musuh-musuh Islam yang sebenar. Sama ada hubungan sulit dengan mereka. Puak-puak ni munafik ni, ramai hak munafik, ada hubungan sulit dengan hak sudah jadi kafir betul-betul. Sama ada dia ada pakatan dengan puak-puak tu, ataupun dengan cara dia tidak bagi kepada pemerintah yang sah, dia pada hakikatnya nak menguatkan kumpulan dia. Bila zakat diberikan sesama dia akan jadi kuat. Bila kuat, akhirnya dia akan memberontak, dia akan mengguling pula kerajaan dia sah. Sayyidina Abu Bakar nampak waktu tu. Dan daripada sini ulama-ulama yang kata kita boleh menentang ahlul baghi, puak-puak yang derhaka terhadap pemerintah yang sah. Sampai kalau tumpah darah pun boleh. Bukan atas dasar dia tu murtad, atas dasar dia tu derhaka saja pun boleh dah. Sebab ia akan melemahkan perpaduan Islam dan akan menguatkan musuh Islam. Kalau zaman Nabi dulu bagi kepada Nabi SAW tu, bukan Nabi SAW ambil untuk dia, bukan untuk peribadi dia. Untuk siapa? Ini hak Allah supaya semaya. Hak Allah ni sampai bila-bila pun. Zakat ni pun kalau zaman Nabi diberi kepada Nabi, Nabi beri kepada siapa? Kepada ada orang-orang yang maklum. Begitu juga pemerintah yang kemudian dia berkewajipan meneruskan ajaran Nabi SAW tu. Iaitu kalau bagi zakat, dia bagi kepada orang ramai. Ni hak orang ramai dan menjadi tanggungjawab pemerintah. Pemerintah lah yang akan bagi benda tu. Kalau dia tidak bagi kepada pemerintah yang sah, akan bagi sama dia, akan menguatkan dia. Pada hakikatnya dia ada rancangan. Kira-kira Sayyidina Abu Bakar nampak. Di situlah kita nampak Sayyidina Abu Bakar ni ahli politik yang tinggi, yang hebat. Kalau Sayyidina Umar tu orang puji dah, seluruh dunia puji. Sayyidina Umar ni seorang yang bijaksana, ahli politiknya hebat, maka Sayyidina Abu Bakar ni lebih lagi. Tengok sini lah, inilah contohnya. Dia nampak benda-benda lagu ni yang boleh menggugat kestabilan negara tu, dia nampak. Hak boleh menggugat ni bukan semestinya orang kafir saja. Hak Islam pun tak kena kaya boleh tergugat juga. Sayyidina Abu Bakar perang semua ni.
dalam masa setahun. Selesai semua. Selesai semua dalam masa setahun. Bila selesai, Sayyidina Umar tu ambil hak sudah bersih dah, hak sudah kemah dah. Sayyidina Umar terima daripada Sayyidina Abu Bakar tu hak sudah kemah dah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada nak buat banyak kemajuan sebab ringkas masanya. Selain daripada itu duduk sibuk dengan puak-puak ni lah. Di sinilah yang menjadi penentu kepada sebenarnya sistem kelayakan ataupun kesesuaian sistem pemerintahan Islam itu untuk dilaksanakan, untuk diamalkan, untuk dipraktiskan. Sebab kalau sampai Nabi, orang kata Nabi, dia tidak serupa dengan orang ramai, dia maksum, tak boleh nak tunggu. Zaman Sayyidina Abu Bakar itulah zaman peralihan yang sangat penting, pergi kepada orang biasa, bukan Nabi. Bila boleh, situ berjaya di situ, maka berjayalah selepasnya. Orang pun fahamlah benda ni, sistem pemerintahan ni bukan khusus dengan Nabi saja. Sistem pemerintahan dilaksanakan zaman Nabi itu perlu diteruskan, dan dapatlah diteruskan dengan sempurna apabila Sayyidina Abu Bakar berjaya dalam menyelesaikan masalah ni. Di sini dalam hadis ni dia kata telah kafirlah orang yang kafir di kalangan orang Arab ni. Bolehkah kita kata hak tadi, golongan yang ketiga tadi tu kafir, sedangkan hak bermasalah tadi 4 golongan tadi tidak semuanya kafir? Ni buat apa ya? Dia kata wa kafara man kafara minal Arab. Dan Sayyidina Abu Bakar ni nak perang seseolahnya atas dasar dia anggap kafir lah demo tu. Gitu ke? Kalau berdasarkan zahirnya kira-kiranya gitu. Tapi kita tidak boleh mudah-mudah menganggap orang tu kafir semata-mata kerana dia tidak beri zakat. Kalau orang tu tak beri zakat, seperti kita kata tadi, dia percaya zakat tu wajib, itu tidak kafir. Tapi Sayyidina Abu Bakar menentang mereka atas dasar mereka itu ahlul baghi ataupun burak, puak-puak yang derhaka kepada kerajaan yang nak menjatuhkan kerajaan yang sah. Dan di sini disebutkan kafara minal Arab ni atas dasar hak lebih ramai. Hak lebih ramai. Hak lebih ramainya iaitu dua golongan yang pertama tu kafir. Golongan yang keempat tu pun tak sedap juga tu. Golongan yang keempat dia nanti tengok. Dia nanti tengok tu bukan keadaan orang Islam, dia ragu. Bila ragu dia Islam dia kena yakin. Nanti tengok mana sedap kedudukan. Kalau hak ni benar kita ikut tu, kalau hak ni benar kita ikut tu. Bukan kerana keyakinan. Pada hakikatnya hak lebih ramai ialah yang telah kafir. Tidak disebutkan golongan yang ketiga tu pakai masuk dalam hak ni atas dasar taglib. Atas dasar taglib yang dikira menangkan yang lebih ramai. Sebut tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kafara minal Arab ni, golongan yang ketiga itu pun masuk juga. Tapi kufur untuk golongan yang ketiga tu tidak dengan makna kufur yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama, tapi kufur nikmat kau. Kufur nikmat ada makna begitu. Dia tidak tahu perpaduan itu, kesatuan itu satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang nak memecah belahkan itu sebenarnya dia tidak syukur, dia kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segitulah dengan makna kufur nikmat kau. Ataupun sebagai taghliz, yani amalan dia ni boleh membawa kepada kufur, ataupun amalan ini amalan orang kafir, hak lagu ni hak tidak bersatu, hak tidak menerima pemerintah yang sah. Ini cara orang kafir nak guling yang betul, nak menjatuhkan yang betul. Ini cara orang kafir. Sebab itulah disebutkan kafara minal Arab. Sayyidina Umar kata, bagaimana engkau nak perangi orang? Sedangkan mereka kata la ilaha illallah. Yang ni golongan yang ketiga tadi. Bukan hak lain-lain, hak tu tidak dimaksudkan. Kalau dia sudah mengucap lagu ni, selamatlah harta benda dia dan nyawa dia, melainkan dengan haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Hak hakikat dia tu, hati dia ikhlas ke tidak ikhlas itu serah kepada Allah. Kita tengok zahir. Sayyidina Umar pegang dengan hak tu. Abu Bakar sebenarnya dia pegang dengan hak tu juga.
Dia pegang dengan hak tu juga. Hadis tu jugalah. Sebab itu dia kata, aku akan perangi orang yang membezakan di antara sembahyang dan zakat. Zakat ini adalah hak harta. Hak ni hak kemudian dia pegang, tapi dia tidak sebutlah dengan jelas. Cumanya dia seseolahnya berkata, Sayyidina Umar dia tidak perhati, tidak perhati hak ni. Illa bihaqqihi. Tu apa maksudnya illa bihaqqihi tu? Kalau kamu perhati molek hak tu bihaqqihi tu, maka selesailah. Selesailah. Termasuk dalam hak tu lah yang aku nak pegang ni. Sesiapa yang mengucap la ilaha illallah berarti dia telah memelihara harta bendanya dan nyawanya daripada aku, melainkan dengan haknya. Nya tu balik kepada dua. Marji' dia. Marji' dhamir haqqihi balik kepada dua. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, haqqihi bihaqqi qaulihim la ilaha illallah, balik kepada qaul itu. Yang kedua, bihaqqihi bihaqqil Islam, dengan hak Islam, melainkan dengan sebab adanya hak Islam. Kita tak boleh nak ambil harta orang, tak boleh nak bunuh orang kalau orang Islam, selagi dia tidak mencabuli hak Islam ataupun mencabuli apa yang diucapkannya. La ilaha illallah, tuntutan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mencabuli tuntutan la ilaha illallah ataupun tuntutan Islam, maka boleh. Misalnya orang Islam dia bunuh orang, kita tak boleh bunuh kah? Nyawa dia terpelihara juga kah daripada pemerintah? Tak boleh. Pemerintah berkewajipan kena bunuh balas. Itu bunuh balas tu atas siapa? Illa bihaqqihi. Sebut itu hak Islam. Islam menuntut orang yang bunuh orang kena bunuh balas. Ada hukum qisas dalam Quran. Itu hak Islam. Kalau dia bunuh orang, kalau dia berzina, lagu tu juga. Kalau dia curi harta orang, tangan dia kena kerat. Tengok dia, diri dia tidak terpelihara. Ataupun dia jamin seseorang, orang tu lari tak bayar, dia kena bayar. Ambil harta dia. Kerajaan ataupun siapa yang berhak boleh ambil harta dia. Tengok, harta benda dia tidak terpelihara, sedangkan dia Islam. Pasal apa? Sebab ada hak Islam. Hak la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah tu ada. Bila kata la ilaha illallah, terima hukum Islam. Bila kata la ilaha illallah, terima ajaran Islam. Ajaran Islam je lagu tadi. Aku pun lagu tu juga. Sekarang ni puak-puak ni sudah memberontak. Orang yang memberontak terhadap kerajaan ni ada hak. Pemerintah memerangi mereka, menundukkan mereka. Itu hak Islam itu. Hak Islam terhadap ahlul baghi, puak-puak yang memberontak, puak-puak perosak. Itu ada hak. Hak siapa? Hak Allah. Allah menentukan hukum tu. Kalau orang buat kerosakan di atas muka bumi, kita boleh bunuh, kita boleh gitu-gini, ada dalam Quran. Termasuklah hak ni. Ni menimbulkan kerosakan di muka bumi juga ni. Tidak kata nak bela apa ni hak betul ni, tak. Nak menggugat pula, menguatkan hak kafir. Itu atas dasar itulah Sayyidina Abu Bakar pegang. Sayyidina Umar ni tak berhati molek. Illa bihaqqihi, itu apa makna? Wa hisabuhu 'ala Allah, tu tak apalah hak tu. Illa bihaqqihi itu maksudnya gitu. Aku pun nak pegang ni apa atas dasar hak Islam ni lah. Hak Islam, tuntutan Islam terhadap pemerintah apabila rakyat dia memberontak secara tidak sah. Abu Bakar pun kata itu sebelum pada tu, apa yang Sayyidina Umar kata? Orang yang mengucap la ilaha illallah saja, Muhammadur Rasulullah duduk mana? La ilaha illallah, patuh kepercayaan kepada hari kemudian duduk mana? Tak ada tu, tak apa kah? Ini cerita nak ringkas ni. Sebab itulah kita kata ini riwayat yang ringkas. Ada lagi kena tengok semua riwayat-riwayat lain berhubung dengan hak ni. Misalnya dalam hak ni, dia ada sebut ni. Boleh jadi Sayyidina Umar dia kata gini, dia ingat sekat tu je. Kalau tak kira riwayat anak dia sendiri. Ni cerita ni, riwayat anak sendiri Abdullah bin Umar, ada tambahan wa anna Muhammadan Rasulullah. Ada.
Sesiapa yang mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tiz zakah. Ada sebut mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Dalam riwayat Abil Ala bin Abdurrahman, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka mengucap la ilaha illallah, wa yu'minu bima ji'tu bihi, dan mereka beriman dengan segala apa yang aku bawa, percaya kepada syariat yang aku bawa. Ini merangkumi semua sekali. Inilah maksud kita tuntutan la ilaha illallah tu. Tuntutan la ilaha illallah dekat orang nak mati, ya suruh ajar la ilaha illallah saja tu mana tak apa kau tak percaya ke Muhammad Rasulullah. Dak hak ringkas, hak paling ringkas. Hak paling ringkas. Bila percaya kepada tu dengan tuntutan dia sekali tu percaya. Bukan semata-mata zahir sebutan, pada sebutan begitu saja, dak. Semua sekali. Hak tu yang dia ambil kira di sini. Sayyidina Abu Bakar pun kata, aku akan perangi orang yang membezakan di antara sembahyang dan zakat. Sebab sembahyang tu hak tubuh badan, dan zakat itu hak harta. Zakat hak ni hak harta, kata dia. Hak ni mereka pernah bagi kepada Nabi SAW dulu. Kalau mereka ni tak sebui, hak dia pernah bagi kepada Rasulullah iqalan. Dalam riwayat satu lagi anaqan. Ada dua riwayat, Imam Abu Dawud mari tu pula. Dalam riwayat ni ada anak, dalam riwayat ni ada iqal. Kalau mereka tak sebui kepada aku tali unta yang mereka buat ikat unta, hak tu saja tak sebui pada aku akan perangi. Bapanya tali unta tu masuk dalam zakat kau juga. Apa yang saya nak bakar kata lagu tu nya? Hak kena zakatnya lembu tu, ataupun unta tu, biri kau gapo hak tu, apa kena dengan tali dia ni? Bapa yang kata kalau mereka tak sebui kepada aku tali dia, bapa tali itu masuk dalam zakat kau. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama dia kata ni sama ada mereka pakai dengan makna tagliz, orang panggil setara tu. Kalau setara tu dia tak sebui, biasa mereka bui kepada Nabi SAW, ubah sikit pun aku akan perangi mereka. Tetapi hak sebenarnya di sini anaqan, kata dia. Anaqan ni anak unta ataupun anak kambing, hak dia pernah bui kepada Nabi SAW. Kalau dia tak sebut hak tu, aku akan perangi juga. Usah kau kalau hak lebih besar lagi. Di sini iqalan ini dengan arti kalau benda setara tu remeh tu pun, kalau dia ubah, aku akan perangi. Walaupun dia kata dia nak bui zakat sendiri. Zaman Nabi dulu tak apa tak bui zakat sendiri. Apa yang bui kepada pemerintah, kepada Nabi SAW. Hak ni pun benda sama juga. Ada yang mengatakan iqalan itu bukan maksudnya iqal tu kalau ni orang panggil ega tu lah, pakai ega, orang Arab dia pakai ega tu. Qaf tu dia jadi ga, iqal. Iqal. Qaf tu dia jadi ga. Dalam bahasa Arab moden ni, bahasa Arab Mesir kau gapo kau, qaf tu dia jadi ga. Sebab tu jamal tu jadi gamal. Ni iqal. Ega kita kata. Iqal ni lah asal dia nya. Iqal ni pengikat. Orang Arab dulu dia bila lepas ikat tu dia pun ikat di kepala dia, buat ikat kepala dia. Bila perlu dia buka, dia buat ikat, gitulah asalnya. Zaman dulu bila orang bagi ni macam-macam lah pendapat ulama. Dia kata dia bagi sekali dengan tali. Kalau tidak nak pegang lagu mana. Nya lari, boleh lari unta ke lembu ke kambing ke apa tu kalau tak ada tali dia. Orang bui tu tanda dia bui. Sah dia bui. Dan alik sana boleh terima. Dia nak terima lagu mana? Takkan nak pegang tubuh dia, takkan nak pegang ekor dia. Pegang tali, dia bagi dengan tali. Biasanya, walaupun asalnya yang dikenakan ialah binatang itu sendiri, bukan tali. Tapi tali itu termasuk dalam keperluan. Keperluan itu pun kena ambil kira juga. Gitu maksud Abu Bakar. Ada juga yang mengatakan iqal ini dia ikat-ikat antara dua ekor unta kau misalnya, berapa yang kena. Sebanyak ni berapa ekor dia ikat, tanda hak ni dikenakan zakat. Sebagai tanda gitu. Itu sebab tu disebutkan iqal di sini. Bukan maksud iqal tu sesuatu yang
memang dimaksudkan tali itu kena zakat dak. Hak tu. Ini sebagai tanda binatang-binatang yang dikenakan zakat, yang dikeluarkan sebagai zakat apabila diikat dengan iqal tadi. Di zaman itu. Maksud Sayyidina Abu Bakarnya, kalau mereka tak sebui zakat, yang mana zakat ni kalau binatang ada tanda dia dengan ikat-ikat tu. Tanda dia. Supaya kalau orang nak kurban, binatang kurban di Mekah masa buat haji tu, dia syiar. Dia ada tanda luka ke sikit atas belakang dia tu. Ni tanda unta yang akan dikurbankan, ada tanda gitu. Begitu juga unta yang dikeluarkan sebagai zakat ni diikat suku. Maksud di sininya, kalau mereka tak sebui zakat pada aku, gitu. Bukan maksud tak sebui tali itu. Tetapi kalau orang hak kata anak, hak demon ni, hak kata iqal, dia pertikan pula anak-anak ni anak kambing. Anak kambing ni mana kena zakat? Tak kena. Anak unta hak tak cukup umur tu tak kena. Tapi daripada situ lah pula khilaf pula ulama. Dia ada kata, ada yang mengatakan anak tu pun kena juga, kena kira. Tetapi kebanyakan ulama kata tak kira. Lepas tu dah tak kira, dia mau tak boleh pakai dah anak ni. Sebab anak tu dengan makna anak. Tetapi dia tidak perhati sebenarnya anak itu banyak makna, bukan dengan makna anak tak cukup umur saja. Ada anak itu dengan arti jaza'ah dan saniyah. Hak tu memang sudah dikenakan zakat. Kalau kita pakai anak tu dengan makna hak peringkat umur setara tu, memang dikenakan zakat dah lah, boleh pakai belaka. Walau bagaimanapun riwayat hak sebutkan iqalan ataupun anaqan, kedua-duanya adalah sahih, boleh pakai kedua-duanya. Dan maksud dianya iaitu sekecil-kecil, sedikit, paling sedikit hak dikenakan zakat. Kalau tak bui pun ubahlah daripada hak asal. Aku akan perangi. Aku akan perangi mereka. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun fikir tengok, Sayyidina Abu Bakar ni tak boleh pergi. Nampaknya dia bertekad benar ni. Tak ada lain dah dia nak. Dia nak perang. Kalau tak save lah, dia akan perang cara dia. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun fikir tengok, boleh jadi dia kaji semula, dia tengok berdasarkan dalil yang lain, ataupun boleh jadi dia tengok semula illa bihaqqihi, itu apa maksudnya, ataupun tengok hadis yang lain seperti yang kita baca saat ni, yuqimus salah wa yu'tiz zakah, ataupun riwayat yang satu lagi wa yu'minu bima ji'tu bihi, mereka beriman kepada apa yang aku bawa, percaya kepada semua itulah. Boleh jadi setelah dia perhati hak tu, dia dapat buat kesimpulan sendiri berdasarkan ijtihadnya, bukan kerana ikut Sayyidina Abu Bakar semata-mata, taklid dak, tapi kerana ijtihadnya sendiri. Akhir sekali ijtihad dia tu serupa juga dengan Sayyidina Abu Bakar, dan sepakatlah sahabat-sahabat ni perang dengan golongan-golongan tadi. Dan dalam masa 1 tahun sahaja Sayyidina Abu Bakar telah dapat selesaikan kekecohan yang timbul di dalam masyarakat selepas Nabi SAW wafat. Itulah maknanya. Jadi Imam Abu Daud kemukakan hadis ni mula-mula sekali untuk menunjukkan kewajiban zakat, kefarduan zakat. Kalaulah benda ni tidak sepenting tu, takkanlah Sayyidina Abu Bakar siapa nak perang. Kalaulah benda ni tidak penting setara semaya tu, kalau disebut dalam Quran, dalam hadis sekali dengan semaya zakat, maka begitulah dalam kenyataannya kita kena hidupkan, kita kena faham benda ni tak boleh dipisahkan. Benda ni benda besar, benda fardu, rukun Islam. Kalau setara rukun ini kita tidak boleh nak bela, nak jaga, hak lain-lain tu tak tahulah. Sekarang ni rukun tergugat, kita kena jaga. Itu maksud Imam Abu Daud buat mari ni. Lepas tu dia mari beberapa sanad lagi tu nak cerita ada perbezaan lah pada lafaznya, iaitu anak dengan iqal. Situ ada beza. Dalam riwayat ni anak, dalam riwayat ni iqal. Tetapi kedua-duanya itu adalah sahih dan boleh diterima, kedua-duanya. Dan makna dia serupa tadi lah juga, serupa tadi. Lepas tu Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zuhri, sebab semua ni riwayat ni daripada Zuhri berlaku.
Tadi kan Uqail, hak ni dia ambil daripada Zuhri. Lepas tu Imam Abu Daud sebut Ibnu Wahab, Ma'mar ambil daripada Zuhri. Dia sebut Iqala. Ibnu Wahab ambil daripada Yunus. Yunus ni ada murid Zuhri juga. Zuhri kata anak. Syu'aib bin Abi Hamzah dan Ma'mar ambil daripada Zuhri juga. Dia kata lau mana'uni anaqan. Lepas tu Abbas ambil daripada Yunus, daripada Zuhri hadis anak juga. Lepas tu dia mari sanad yang lain, Yunus, Ibnu Wahab ambil daripada Yunus, Yunus ambil daripada Zuhri. Zuhri kata, Abu Bakar kata, inna haqqahu ada'uz zakat. Haknya ialah menunaikan zakat. Haknya hak apa dia? Hak Islam. Illa bihaqqihi. Sesiapa yang mengucap la ilaha illallah berarti dia telah memelihara harta bendanya dan jiwa raganya, melainkan dengan haknya. Hak Allah di sini, hak Islam di sini. Apa dia? Tunaikan zakat itulah. Dia tidak tunaikan zakat berarti dia tidak tunaikan hak Allah. Bila tidak tunaikan hak Allah yang sangat besar setara ni, yang merupakan rukun agama Islam ni, dia boleh diperangi. Boleh diperangi. Begitu juga tidak nanti kau ni semaya jemaah, setara semaya jemaah. Semaya tu hak rukun Islamnya. Jemaah tu tidak rukun, tetapi ia merupakan syiar Islam. Kalau satu negeri Islam tapi dia tak asal buat jemaah, tak ada satu tempat pun nak buat jemaah, kena perang. Pemerintah Islam yang lain hak betul, dia kena betul. Semaya jemaah, dirikan masjid, balas sah apa kena buat jemaah, kena ada jemaah. Jangan tak ada jemaah dalam satu tempat tu, sehingga tak boleh, tak dengar abad, tak ada dengar abad, kena perang. Setara tu apatah lagi benda ni, zakat ni, lagilah kena perang. Itu adalah hak Allah. Yang akan menjaga hak Allah dalam perkara-perkara yang besar ni, apa dia? Pemerintah lah. Pemerintah lah. Hukum hudud, hukum kisah, hukum kata ni yang akan jaga hak tu, melaksanakannya. Bukan orang ramai, orang biasa, tapi pemerintah. Zakat ni pun lagu tu. Waqala iqala. Tapi dalam riwayat ni dia sebut bukan anak, tetapi perkataan iqal. Egal tak adalah. Hadis ini menunjukkan bahawa zakat daripada amwal zahirah, harta benda yang nyata, yang boleh dikira, yang boleh dilihat. Hak ni dari segi kewajipan asasnya lebih baik kita bagi kepada pemerintah. Kita kena bagi kepada pemerintah. Tetapi harta benda yang orang tak tahu, hak tu benda tu kita saja tahu dalam rumah kita, hak kita simpan, hak gapo, hak tu kita boleh bui sendiri, tak apa nak bui kepada siapa. Hak bui kepada pemerintah ni, iaitu orang panggil termasuk dalam amwal zahirah. Dia ada dua macam harta ni dari segi keuangan Islam lah. Satu harta yang nyata, satu harta batinah, harta yang tidak nyata. Yang tidak nyata, yang tak boleh dikira lah, orang lain tak tahu benda tu. Kita duduk simpan dalam rumah kita misalnya. Tak apalah. Di sini habislah cerita riwayat yang pertama ni. Oleh kerana yang kedua ni, bab yang kedua ni panjang pula ceritanya, kita sambung semula lah, InsyaAllah minggu depan, kalau tak ada apa-apa. Wallahu a'lam.